Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam hormat, salam kenal siapa yang tak kenal lagi dengan saya. Untuk siri yang baru yang saya create ni, adalah tujuan saya create satu siri yang mungkin akan ada banyak episod, banyak level. Okay, ini adalah siri untuk kita bina landing page. Okay, sebab saya yakin ramai antara kita yang nak buat DIY website sendiri. Walaupun kita ni tak ada pengalaman, kita ni tak ada basic knowledge berkaitan dengan website, tapi ada juga yang nak cuba belajar buat sendiri. So, ini adalah satu modul. Okay, modul ni saya susun, ada banyak chapter sebenarnya. Saya ada banyak chapter yang seterusnya. Cuma untuk chapter kali ni saya cuba ringkaskan. Saya cuba buat mana yang basic sahaja. Okay, yang basic saja supaya anda boleh follow dan anda boleh terus buat tindakan untuk bina website anda. So, hopefully anda dapat something lah daripada perkongsian saya pada kali ini. Dan untuk hari ini, untuk level yang pertama, part yang pertama, kita tak nak bersembang lagi tentang website secara detail, secara teknikalnya. Disebabkan ada satu perkara asas yang saya suka untuk tekankan bila saya mulakan mukadimah saya ataupun introduction saya berkaitan dengan website. Okay, sebab saya dapat pun macam ni, ilmu yang saya dapat pun macam ni, so saya kena deliver pun lebih kurang macam ni lah. Yang ini agak penting untuk anda faham terlebih dahulu berkaitan dengan website, apa itu website, apa yang perlu ada dalam website dan macam mana kepentingan, ada part-part penting yang anda perlu faham lah. Alright, okay. So saya akan buka saya punya screen dahulu. Okay, so anda lihat dekat depan kita ada dekat screen anda. Okay, anda akan dapat lihat satu gambar. Saya harap jelas kot. Saya boleh zoom ke sikit lagi? Okay. Okay, saya cuba zoom sebesar yang mungkin. Okay, ini daripada, saya tak tahu daripada mana. Saya ambil daripada Google saja yang ni. Sebab ini common yang kebiasaannya untuk mengajar tentang website. Orang akan gunakan analogi yang sama. Okay, analogi yang sama, cuma adalah perbezaan sikit-sikit. Macam itulah. Okay. So, dalam website, of course kita kena ada beberapa perkara penting sebelum terjadinya website kita. Okay, yang pertamanya of course kita kena ada domain. And then yang kedua kita kena ada hosting ataupun server. Yang ketiganya adalah website itu sendiri. So kita ada 3 komponen penting yang perlu ada sebelum terjadinya website itu sendiri. Kita boleh hilang salah satu, tetapi dia macam sedikit pelik, sedikit tak lengkap lah orang kata. Nampak weird, nampak pelik lah. Mungkin kita tak nak beli domain, kita nak ada server dan juga website saja, boleh, tak ada masalah. Okay. Ataupun kita tak nak ada website, nak ada domain dan juga hosting saja, boleh. Okay. Tapi tak adalah website, macam tu. So dia boleh ada cara lah untuk hilangkan salah satu, tapi dia nampak pelik, nampak tak complete. Okay. Kalau macam saya sebutkan tadi, ada domain, ada hosting, tapi tak ada website. So anda ada tapak sajalah, ada ruang saja, tapi tak ada website tu sendiri, tak ada, tak wujud pun. So ini adalah analogi yang saya suka bawakan, iaitu bila kita sebut tentang domain, apa yang dimaksudkan dengan domain? Domain adalah alamat ataupun penanda. Saya suka guna alamat. Sini pun dia keluar alamat, ataupun ada sesetengah dalam istilah bahasa Inggeris ni dipanggil mailing address. Masuk mailing address adalah macam mana nak menentukan rumah itu ataupun website itu kita punya. Okay. So, domain adalah yang merujuk kepada www.google.com sebagai contoh. So, itu adalah domain. Nama domain. Nama kepada website kita. Nama kepada landing page ke apa ke. Itulah adalah nama, domain kita. So kalau rumah, mungkinlah nombor berapa-berapa, jalan berapa-berapa, postcode dan sebagainya. So itu adalah alamat bagi rumah kita. So sama juga dalam versi website kita.
Website kita wajib ada ataupun kena ada domain supaya orang mudah ingat, supaya boleh buat branding, mudah dicari dekat Google dan sebagainya. So banyak kepentingan tentang domain ni sebenarnya. So saya tak nak go deep berkaitan dengan domain, hosting dan sebagainya nanti, sebab itu kita akan go through satu persatu nanti untuk next part lah, dan kita terus nak membeli nanti. Right? So itu yang pertama, saya harap anda faham kot. Itu yang pertama. Yang keduanya adalah berkaitan dengan server ataupun hosting. Perkara yang sama saja, server dan juga hosting. Ada orang panggil hosting, ada orang panggil server. Apa yang dimaksudkan dengan server? Server adalah tapak rumah ataupun keluasan tanah. Saya suka tambah depan tu tapak rumah ataupun keluasan tanah tu sendiri. Kenapa? Sebab macam lah kita ada tanah sebagai contoh kan. Kalau kita ada tanah berapa ekar ke kan. So untuk membina sebuah rumah, kita kena tengok sizing tanah. Kita tak boleh nak bina rumah tu lebih besar daripada keluasan tanah. So sama juga dengan website. Kita tak boleh nak bina website kita lebih besar daripada keluasan server kita ataupun kemampuan untuk menampung website kita. Dia ada size sebenarnya. Nanti kita akan tengok nanti. Server pun ada size dia yang kita boleh sewakan. Berapa besar, berapa gig yang kita boleh masukkan, kelajuan dia macam mana, pekerja dan sebagainya. So itu adalah istilah-istilah lain lah. Okay, kenapa ada pekerja dalam website? Ada pekerja dia, sebab kita akan gunakan server tu yang akan running kita punya data dalam tu. So dia ada pekerja-pekerja dia lah yang halimunan tak nampak, right? So yang keduanya adalah dari segi hosting adalah keluasan tanah. So nanti kita akan sembang berkaitan dengan macam mana nak beli dan sebagainya. And then yang ketiganya adalah website itu sendiri. Apa yang dimasukkan dengan website ataupun yang analoginya adalah rumah itu sendirilah, ataupun saya suka lebih kepada bangunan itu sendiri. Rumah ni kita dah mula spesifik kan. Kalau bangunan ni sama ada kita nak buat rumah ke, nak buat kedai ke, nak buat rumah kedai ke. So kita boleh adjust. Okay, kita boleh adjust yang tu. So saya suka gunakan istilah bangunan. Okay, building lah, bangunan. Sebabnya nanti kita akan ada penambahan. Okay, contohnya kita akan ada nanti istilah baru yang mungkin anda tak familiar. Cuba hadam bila saya sebut beberapa istilah-istilah dalam IT ni. Domain, hosting, server, website, plugin. Nanti kita akan ada team dan sebagainya. So ini anda kena alert lah. Akan alert. Jika anda rasa tak tahu bila nanti dah next part dan sebagainya tak tahu, anda boleh klik dekat bawah. Saya akan sediakan PDF untuk anda mudah faham lah. Anda boleh klik dekat bawah dekat ruang description tu, right? So nanti kenapa saya katakan website sebagai bangunan? Sebab nanti kita akan masukkan plugin. Plugin ni adalah perkakas ataupun perabot yang kita nak masukkan dalam bangunan. Supaya bangunan tu kita boleh adjust menjadi kedai ke, nak jadi rumah ke, nak jadi rumah kedai. Okay. So saya suka gunakan istilah tu lah. So untuk plugin nanti belum lagi level pertama ni, kita tak sembang lagi tentang plugin. Untuk level pertama kita akan sembang yang basic sahaja, right? So itu adalah 3, dan juga keempat, jika anda lihat dekat skrin anda, ada satu dia dikenali sebagai internet. Internet ni apa? Internet ni adalah street ataupun jalan. Internet adalah untuk menyambungkan antara customer ataupun pembaca kepada website kita. So dia macam satu jalan lah untuk orang datang ke tempat kita. Okay, so kalau tak ada jalan, macam mana orang nak sampai tempat kita? Kalau depan kita ada sungai ke apa ke kan, tak ada jalan, so orang tak boleh datang. So make sure ada internet. Okay, internet tu connect dengan server anda, dengan website anda, barulah orang boleh datang. Okay, so bagus sebenarnya analogi ni. Saya suka tekankan analogi ni supaya anda yang baru nak start buat website, anda dah faham dulu apa kepentingan, apa ciri-ciri yang perlu ada sebelum terbinanya sebuah website. Ataupun tak kisahlah website tu jenis apa, landing page ke apa ke, ini adalah asas dia. Okay, ini adalah asas dia. Jika hilang salah satu, dia tak complete. So make sure cukupkan kesemuanya. Make sure cukupkan kesemuanya. Nanti kita akan adjust untuk level 2. Nanti kita akan macam-macam perkara kita akan bincangkan, macam mana mencantikkan website kita dan sebagainya lah. So itu untuk yang pertama. So hopefully anda faham berkaitan dengan
apa yang saya nak sampaikan kepada anda. Alright. Okay. So itu saja untuk level pertama, part yang pertama berkaitan dengan analogi sahaja. Jika anda ada persoalan, ada masalah ke apa kan, anda boleh drop komen dekat bawah. Ataupun anda boleh join group Facebook dekat bawah. Anda boleh baca dekat ruang description. Itu yang lagi utama lah. Jika anda ada masa, anda boleh join Facebook group. And then jika anda rasa video ni ada manfaat, anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Dan jangan lupa tekan butang subscribe dekat bawah. Alright. So thank you so much. Sehingga berjumpa di next part 2. Kita akan sembang berkaitan tentang domain itu secara detail. Alright. So thank you so much. Have a nice day.